Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Belanda secara rasmi perolehi kuasa secara paksa terhadap wilayah jajahan Riau Lingga dari Kesultanan Riau dan berusaha untuk mengelakkan tuntutan masa depan dari waris. Ini adalah tindakan unilateral di mana wilayah tersebut disita dan dipegang oleh Belanda. Pemerintahan secara langsung oleh Belanda ke atas Kepulauan Riau bermula pada 1913. Dan wilayah ini ditadbir sebagai di bawah tanggungan seorang residen. Kekuasaan Belanda terdiri dari Tanjung Pinang, Lingga, Riau dan Indragiri. Sementara Kepulauan 7 ditadbir secara berasingan dalam pentadbiran Belanda. Bila berlaku Perang Dunia Kedua, Belanda pada awalnya kelihatan enggan mempertahankan wilayah mereka di Hindia Timur. Ini menyebabkan British mempertimbangkan untuk mewujudkan keadaan situasi memelihara wilayah Riau. Lalu Inggeris cuba membincangkan kesempatan untuk mengembalikan Kesultanan Riau dengan Tengku Omar dan Tengku Besar, iaitu waris Kesultanan Riau yang ketika itu berpusat di Terengganu. Namun, ketika perang semakin hampir ke wilayah Asia Tenggara, Belanda terlibat secara aktif dalam sistem pertahanan bersama British dan pihak Inggeris memutuskan untuk menghentikan rancangan pemulihan tersebut. Tentera Laut Imperial Jepun dari 31 Mac hingga 10 April 1942 telah menyerang dan memusnahkan banyak kapal dan pangkalan laut Inggeris Belanda di Lautan Hindi. Ini melemahkan kekuatan tentera bersekutu Inggeris Belanda terhadap tanah jajahan mereka di Indonesia, termasuk Riau Lingga. Selepas Perang Dunia Kedua, berlaku kebangkitan gerakan perjuangan menentang pemerintahan Belanda di Indonesia dan beberapa persatuan buangan secara bersama dikenali sebagai Gerakan Kesultanan Riau muncul di Singapura bagi merencanakan pemulihan Kesultanan Riau kerana selepas perang, Belanda dilihat semakin lemah. Beberapa kumpulan lain yang berasal dari pembubaran kesultanan mula mendapat semangat berikutan keadaan politik yang tidak menentu selepas perang. Dari ketidaktentuan keadaan politik dan kelemahan di Hindia Timur berikutan Perang Dunia Kedua, ada golongan diraja yang dikenali sebagai Persatuan Melayu Riau Sejati (PMRS) atau Persatuan Orang Melayu Riau Asli muncul untuk menyuarakan pemulihan Kesultanan Riau Lingga. Majlis ini disokong secara kewangan oleh orang-orang kaya Melayu Riau dan pedagang Cina yang berharap mendapat konsesi timah. Awalnya ditubuhkan di Hyde Street, Singapura, persatuan ini berpindah ke Tanjung Pinang, Riau dengan persetujuan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pentadbir Belanda yang berpusat di Tanjung Pinang. Kumpulan ini berjaya mendapatkan persetujuan Belanda untuk pemerintahan sendiri di rantau ini dengan asas penubuhan Majlis atau Dewan Riau yang diletakkan dalam bidang kuasa Badan Perundangan Riau di mana kedudukannya setaraf dengan Parlimen. Pemerintahan sendiri ini bertujuan untuk menjalankan semua fungsi yang diperlukan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi dapat diurus tanpa campur tangan dari luar. Setelah bertapak di Tanjung Pinang, kumpulan ini membentuk organisasi baru yang dikenali sebagai
Majlis Pentadbiran Rakyat Riau dengan anggota yang berasal dari Kepulauan Tujuh, Karimun, Lingga dan Singkep. Kumpulan ini sangat menganjurkan pemulihan Kesultanan Riau Lingga setelah status sebuah negara Indonesia menjadi rasmi. Pemimpin Dewan itu, Raja Abdullah, mendakwa bahawa orang Melayu Riau diabaikan dengan membuka ruang kepada orang bukan Riau Indonesia untuk menguasai pangkat tertinggi pemerintahan di Riau. Dengan mengembalikan raja, mereka yakin kedudukan orang Melayu Riau akan dijaga. Persatuan Diraja mendapat tentangan dari kumpulan Republik yang diketuai oleh Dr. Iljaz Datuk Batuah yang menghantar perwakilan ke Singapura untuk menentang propaganda penyokong Kesultanan. Berdasarkan catatan Arkib Indonesia, Dr. Iljaz mendapat persetujuan dari pendatang baru bukan Melayu ke Riau, termasuk Minang, orang Jawa, Palembang dan orang Batak. Dia kemudian membentuk kumpulan yang dikenali sebagai Badan Kedaulatan Riau Indonesia (BKRI) pada 8 Oktober 1945. Organisasi ini berusaha untuk menyerap Kepulauan Riau menjadi Indonesia Merdeka yang baru, di mana Riau sebagai kepulauan yang masih dipertahankan oleh Belanda. BKRI berharap agar pentadbiran baru di bawah Sukarno akan memberikan rakyat pribumi peluang yang adil untuk menjalankan pemerintahan tempatan. Persatuan kerajaan tidak akan memberikan sokongan rakyat kepada gerakan Indonesia. Ini menyebabkan golongan Republik memanggil golongan diraja sebagai pro-Belanda. Namun, golongan diraja berpendapat bahawa Riau adalah wilayah Belanda dan hanya Belanda yang dapat menyokongnya. Belanda membantah tuntutan BKRI dengan memberi peraturan autonomi ke Majlis Riau, di mana hubungan dengan Belanda akan dipertahankan sementara Kesultanan yang dipulihkan akan memainkan peranan sekunder. Majlis yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jeneral Hindia Timur pada 12 Julai 1947 dirasmikan pada 4 Ogos 1947 dan merupakan kemajuan yang besar dalam kebangkitan sistem pemerintahan beraja. Beberapa anggota utama Persatuan Melayu Riau Sejati (PMRS) terpilih ke Majlis Riau bersama dengan pesaing mereka Badan Kedaulatan Riau Indonesia (BKRI), iaitu Kapitan Cina dari Tanjung Pinang dan Pulau Tujuh, pemimpin Melayu tempatan Lingga dan pegawai Belanda di Tanjung Pinang. Pada 23 Januari 1948, negara-negara Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Majlis Riau bergabung untuk membentuk Bangka Belitung dan Persekutuan Riau. Suara untuk menghidupkan kembali Kesultanan terus berlanjutan sepanjang masa pemerintahan autonomi di bawah Dewan Riau, walaupun pengaruh Republik juga terus diperkukuhkan. Semangat kebangkitan semula Indonesia mula reda setelah pembubaran Bangka Belitung dan Persekutuan Riau pada 4 April 1950, setelah pengunduran secara rasmi oleh Belanda pada tahun 1950. Selepas pengunduran Belanda tersebut, Kepulauan Riau menjalankan politik secara beresiden di bawah wilayah Sumatera Tengah berikutan penyerapan ke Republik Indonesia, di mana Belanda memindahkan kedaulatan Hindia Timur Belanda pada Republik Indonesia. Dengan penyerapan itu, Riau menjadi salah satu wilayah terakhir bergabung ke Indonesia, juga dikenali sebagai daerah-daerah pulihan atau daerah yang pulih, dan wilayah Riau menjadi provinsi atau wilayah pada bulan Ogos 1957. Pemimpin tentera Riau, Major Raja Muhammad Yunus, yang memimpin usaha untuk mewujudkan kembali Kesultanan, melarikan diri ke Johor dan hidup dalam buangan setelah percubaannya yang tidak berjaya. Akar geopolitik di Kepulauan Riau telah membentuk semangat patriotik untuk menjalin hubungan antara kerabat diraja Riau. Semangat patriotik Melayu dilihat melintasi sempadan ke Tanah Melayu
dengan nasionalis Indonesia yang pro-republik. Kesultanan Riau memiliki perkongsian kekuasaan yang luar biasa. Sultan yang berketurunan Melayu bertindak sebagai ketua negara, sementara Yang di-Pertuan Muda menjadi wakil pemerintah, di mana kedudukan ini yang dipegang oleh pemerintah elit Bugis bertindak sebagai ketua kerajaan. Setelah pemisahan Johor Riau, kedudukan Yang di-Pertuan Muda hanya dipertahankan di Kesultanan Riau Lingga dan tidak lagi di Johor. Istana Raja terletak di Penyengat Indra Sakti dan Yang di-Pertuan Muda tinggal di Daik Lingga. Sultan memerintah di Lingga dan orang-orang tanggungannya, sementara Raja Yang di-Pertuan Muda Bugis menguasai Riau yang terdiri dari Bentan, Penyengat dan pulau-pulau sekitarnya. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.